Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 pagi. New Zealand merancang membuka pintu sempadannya tahun depan jika status negara bebas COVID-19 berterusan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menterinya Jacinda Ardern. Buat masa ini, kawalan ketat masih dikuatkuasakan di sempadan. Katanya negara itu perlu mengambil pendekatan berhati-hati sebelum membuka pintu sempadan bagi mengelakkan risiko penularan varian Delta ke negara itu. Ketika ini tiada penularan tempatan dilaporkan dengan aktiviti harian penduduk hampir berjalan seperti biasa. Tindak balas awal Ardern dalam menangani pandemik mendapat pujian apabila hanya 26 kes kematian dilaporkan daripada keseluruhan 5 juta penduduk. Di California, semua guru diwajibkan mengambil vaksin COVID-19. Golongan itu juga perlu menjalani ujian saringan setiap minggu. Gubernurnya Gavin Newsom berkata langkah tersebut diambil bagi meyakinkan ibu bapa atau penjaga bahawa keselamatan anak-anak mereka terjamin apabila sekolah dibuka semula. Arahan serupa turut dikeluarkan kepada semua kaki tangan sekolah. Ia susulan lonjakan kes positif yang dilaporkan di California beberapa minggu kebelakangan ini. Taliban dijangka dapat menawan bandar Kabul, Afghanistan dalam tempoh 90 hari. Demikian dinyatakan seorang pegawai pertahanan Amerika Syarikat berdasarkan risikan yang dilakukan. Ketika bercakap kepada agensi berita Reuters, penilaian itu dibuat selepas peningkatan serangan Taliban di negara berkenaan susulan pengunduran tentera asing diketuai Amerika Syarikat. Taliban kini menguasai 65% daripada wilayah Afghanistan dan akan menawan 11 lagi kota. Faizabad yang terletak di timur Laut Badakhshan merupakan kota wilayah ke-8 yang dirampas Taliban semalam. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyuarakan kekecewaan atas kegagalan pasukan keselamatan Afghanistan menyekat kemarahan Taliban. Ini setelah negara itu menghabiskan sejumlah peruntukan untuk melatih dan menyediakan kelengkapan untuk pasukan keselamatan Afghanistan sejak 2 dekad lalu. Menurut Biden, Pentagon telah membelanjakan lebih triliun dolar sejak lebih 20 tahun lalu untuk melatih dan melengkapkan lebih 300,000 tentera Afghanistan dengan senjata moden. Biden turut mengulangi gesaannya kepada pemimpin Afghanistan agar bersatu dan merancang strategi jelas untuk menentang Taliban. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memaklumkan beliau akan bertemu dengan pemimpin kumpulan Taliban dalam usaha untuk mengembalikan keamanan di Afghanistan. Dalam temu bual dengan CNN Turk, Erdogan berkata perkembangan terbaru di negara itu amat membimbangkan. Katanya perbincangan antara para pegawai Turki dan Amerika masih diteruskan. Ankara turut memberi jaminan untuk memastikan keselamatan di lapangan terbang Kabul selepas tentera Amerika berundur. Bagaimanapun ia akan dilakukan sekiranya syarat diplomatik, keuangan dan logistik dipenuhi. Angka korban akibat kebakaran hutan di Algeria meningkat kepada sekurang-kurangnya 69 orang. Ia selepas 4 lagi mayat ditemukan. Menurut agensi berita tempatan APS, lebih 50 kebakaran hutan dilaporkan berlaku di 17 wilayah di utara negara itu sejak Selasa lalu. Mereka yang maut termasuk 28 anggota tentera. Presiden Abdel Majid Tebboune mengisytiharkan tempoh berkabung 3 hari mulai hari ini. Pihak berkuasa mengesyaki kebakaran berpunca akibat perbuatan khianat. Beberapa tangkapan telah dibuat namun pihak berkuasa tidak mendedahkan nama suspek. Di negara jirannya, Tunisia, suhu yang mencecah rekod 49 darjah Celsius mengakibatkan 15 kebakaran hutan dilaporkan di utara dan barat laut negara itu. Bagaimanapun tiada kes kematian dilaporkan. Turki pula melaporkan 8 kematian dan Greece 3 kematian akibat kebakaran hutan yang berlaku sejak 2 minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.